Assalamualaikum, apa kabar? Saya Hikmah Juni. Bersatu Sabah harap Kerajaan Persekutuan bantu tunai Aku Janji PRN lalu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah berharap Kerajaan Persekutuan akan membantu kerajaan negeri menunaikan Aku Janji Pilihan Raya Negeri PRN September lalu. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini sekaligus menggerakkan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam tempoh terdekat. Katanya, Sabah memerlukan bantuan yang lebih banyak daripada kerajaan persekutuan. Sabah perlu menambah dan mencipta hasil baru untuk negeri yang memerlukan kerjasama pusat bagi menyempurnakan hak dan kepentingan negeri yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian ketika mencadangkan usul menyokong ucapan dasar Presiden bersempena Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu siang tadi. Perhimpunan itu berlangsung secara maya dari beberapa lokasi yang ditetapkan mengikut negeri dan dijalankan dengan pelaksanaan prosedur operasi standard yang ketat berikutan penularan pandemik COVID-19 di negara ini sekarang. Ketua Menteri yakin rakyat negerinya akan sentiasa menghargai jasa dan budi Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Perikatan Nasional PN. Haji Ji turut mengusulkan beberapa agenda teras yang perlu dilaksanakan termasuk menggerakkan parti secara berhikmah dan bijaksana berteraskan agenda perjuangan golongan pribumi tanpa menafikan hak dan kepentingan kaum-kaum lain. Katanya, PRN lepas mengajar betapa pentingnya kerjasama dan pemuafakatan pribumi serta rakyat berbilang kaum jauh lebih penting berbanding retorik politik perkauman. Katanya, biar perlembagaan kita, gerakan kita, bicara kita dan tindakan kita setiap masa menggambarkan keterbukaan dan keterangkuman untuk membawa golongan pribumi bersama dalam bersatu. Selain itu, gerakan penambahan ahli, pendaftaran pemilih dan penubuhan cawangan perlu dilaksanakan secara agresif yang membolehkan parti berfungsi dengan lebih berkesan dalam memberi khidmat kepada rakyat. Haji Ji berkata, Sabah juga mengusulkan agar parti menimbang pembentukan sayap ketiga sebagai platform khas yang digerakkan sendiri wanita muda. Berdasarkan data terkini, jumlah keahlian wanita muda bawah umur 30 tahun di seluruh negara hanyalah pada kadar 20% daripada jumlah keseluruhan ahli Serikandi Bersatu. Seterusnya, kita ke perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Seorang lelaki rakyat asing berusia 130 tahun antara 4 kes kematian yang dilaporkan di Sabah hari ini. Lelaki itu dipercayai orang tertua di dunia, meninggal dunia di Hospital Tuaran. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, 2 lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan membabitkan seorang wanita berusia 60 tahun dan seorang lelaki berusia 84 tahun. 1 lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Tawau membabitkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 207. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat hari ini dengan 476 kes dilaporkan berbanding 441 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 28,155 kes. 274 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,094 pesakit sedang menerima rawatan.
manakala 4 kluster baru dilaporkan di Sabah. Kluster Tapak Bina Jesselton di Kota Kinabalu dengan 44 kes positif, kluster PTS Sibuga dengan 104 kes positif, dan kluster Dermaga kedua-duanya disandarkan 34 kes, serta kluster Tempasuk di Kota Belud 12 kes. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kluster Jesselton berkaitan dengan pekerja tapak pembinaan Jesselton Kue. Kluster Sibuga berkaitan dengan pusat tahanan sementara Sibuga. Manakala kluster Dermaga berkaitan dengan saringan pelabuhan Dermaga Sandakan dan kluster Tempasuk berkaitan dengan upacara pengebumian. Kadar penggunaan katil pesakit setakat ini adalah 31.80%. Sehingga hari ini, 250.354 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menurun kepada 97.88% berbanding 97.9% semalam. 18,000 penduduk Taman Telipuk Ria menjalani PKPD mulai semalam sehingga 10 Disember ini. Kira-kira 18,000 penduduk Taman Telipuk Ria Tuaran menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula semalam sehingga 10 Disember ini. Dipahamkan ia lokasi PKPD terbesar di Sabah melibatkan 30 blok pangsapuri, 3,400 unit kediaman dan kawasan seluas 28 hektar dan membabitkan pemasangan pagar kawat berduri yang terpanjang di Sabah iaitu 1.7 km. Proses pemasangan membabitkan 220 gelung pagar kawat berduri itu dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia. Pemasangan struktur ini bagi memudahkan pemantauan di kawasan perumahan berkenaan. PKPD dikuatkuasakan di Taman Telipuk Ria bermula semalam setelah 253 kes positif COVID-19 dilaporkan di kawasan itu sebelum ini. Mengikut prosedur operasi standard SOP PKPD, seorang wakil keluarga dibenarkan keluar dari rumah untuk tujuan mengeluarkan wang dari mesin juru wang automatik dan mendapatkan barangan keperluan seharian. Pasar basah dibenarkan beroperasi 2 kali seminggu dari jam 6 pagi sehingga 2 petang. Bantuan bakul makanan turut diberikan oleh kerajaan. Polis turut menggempur pusat sabung ayam di kawasan Telipuk Ria. Difahamkan aktiviti haram ini turut dilakukan ketika PKPD. Pelbagai struktur sabung ayam termasuk reban ayam dan gelanggang dirobohkan. Namun dipahamkan individu terbabit berjaya melarikan diri. UMS mengkaji kit ujian COVID-19 buatan China. Universiti Malaysia Sabah UMS diberi kepercayaan untuk melaksanakan kajian terhadap ketepatan dan keberkesanan kit ujian COVID-19 yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat terkemuka berpangkalan di Wuhan, China. Kajian itu adalah kerjasama UMS, Dewan Perniagaan Sabah China, SCCC, bagi membantu menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Kit ujian COVID-19 itu diserahkan oleh SCCC kepada Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS semalam. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso hari ini menyerahkan 280 set peralatan perlindungan diri PPE kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Kesemua 280 set PPE itu telah dihasilkan di Bengkel Jahitan Vocational, Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak di Melaka dalam tempoh 5 hari oleh 15 pelatih vocational dan orang berinsurans Perkeso yang sedang menjalani rawatan pemulihan di pusat berkenaan. Penyerahan disempurnakan oleh Pengarah Pejabat Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia, kepada Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, di Pejabat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Ketua Eksekutif Perkeso,
Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad berkata, menyedari keperluan mendesak PPE oleh petugas Barisan Hadapan di Sabah, Perkeso mengambil inisiatif ini bagi menampung keperluan tersebut. Penduduk di Sandakan, khususnya golongan belia yang terjejas ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, disaran memanfaatkan teknologi sebagai usaha menjana pendapatan, contohnya dengan memulakan perniagaan secara dalam talian. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain berkata, tidak dinafikan pandemik COVID-19 menyebabkan golongan belia di daerah ini berdepan dengan pelbagai cabaran, khususnya dari segi ekonomi. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sibuga berkata, memang ada syarikat-syarikat besar yang telah membuka perniagaan di Sandakan yang membolehkan anak muda dari Sandakan yang bekerja di Semenanjung kembali memenuhi pasaran kerja di daerah ini. Namun, ekoran pandemik, banyak syarikat terpaksa menutup operasi mereka mengakibatkan ramai anak muda hilang pekerjaan dan mereka perlu berikhtiar mencari jalan lain untuk meraih pendapatan. Hamsan berkata demikian semasa berucap di majlis penyerahan sumbangan bakul makanan kepada 103 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sandakan siang tadi. Kutip sampah dapat makanan, itu program yang dilaksanakan di SIM-SIM Sandakan. Kutip sampah dapat makanan, itu program bank makanan yang dilaksanakan di SIM-SIM Sandakan, hasil inisiatif Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Papat, Datuk Frankie Poon. Selain membantu rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19, program ini turut bertujuan mendidik penduduk SIM-SIM agar tidak membuang sampah merata-rata termasuk ke dalam laut sehingga mencemarkan persekitaran dan mendatangkan penyakit seperti denggi dan taun. Setiap penduduk tempatan di SIM-SIM berumur 12 tahun ke atas boleh menukarkan sampah yang dikutip dengan makanan bernilai RM5 dari 10 pagi hingga 3 petang setiap hari. Namun, hanya satu penukaran dibenarkan setiap hari. Orang ramai boleh menyumbang kepada bank makanan ini dengan menghubungi Pusat Khidmat Adun DAP Tanjung Papat di talian 012-827-6715. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, selamat malam.